Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada perkongsian Calvin Lee. Kisah mengenai perayaan Hari Hantu ataupun Hungry Ghost Festival. 8 hari bulan 8 2021 bersamaan dengan kalender Cina bulan 7, iaitu juga merupakan bulan persambutan Hari Hantu yang berlangsung selama 14 hari bermula pada 12 tengah malam. 8 hari bulan 8 2021 dan berakhir pada pukul 12 tengah malam 21 hari bulan 8 2021. Perayaan Hari Hantu adalah berdasarkan atas cerita agama Buddha bagaimana Mulian menyelamatkan ibunya di neraka. Mulian, bukan Mulan yang mewakili ayahnya yang berperang. Mulian merupakan seorang Sami dan juga murid kepada Gautama Buddha. Mulian mempunyai ilmu untuk melihat ke alam neraka dari syurga, dan Mulian mengambil kesempatan ini untuk melihat keadaan ibunya yang berada di neraka. Ibu Mulian ditempatkan di golongan hantu lapar. Setiap makanan sebelum dimasukkan ke dalam mulutnya semua terbakar dan menjadi abu, sehingga ibunya tidak dapat menjamah makanan tersebut dan sering kelaparan. Mulian berasa tersangat susah hati dan menangis melihat keadaan ibunya sebegini. Maka Mulian meminta nasihat daripada Sang Buddha. Akibat terharu dengan sikap Mulian, maka Sang Buddha pun mengajarkan satu-satunya cara untuk memberikan makanan kepada ibunya, iaitu pada bulan 7 14 hari. Mulian boleh menghantar sebanyak makanan yang boleh kepada ibunya setiap tahun, dan makanan tersebut tidak akan menjadi abu. Maka Mulian pun mengikut nasihat yang ditujukan oleh Sang Buddha, dan akhirnya makanan berjaya disampaikan kepada ibunya di neraka. Sehingga kini masyarakat Cina mengamalkan prinsip sebegini supaya dapat membuat bakti kepada diri sendiri atau kepada keluarganya sendiri. Pada bulan hantu tersebut, masyarakat Cina akan membuat penyembahan di tepi jalan pada sebelah petang ataupun pada waktu malam. Bahan-bahan sembah adalah sepasang lilin, colok, buah longan, semangkuk nasi direndam dengan air masak, tauge, tauhu dan juga sedikit wang kertas. Kertas kuning yang penuh dengan mentera dan juga sedikit pakaian kertas untuk dibakar kepada hantu di akhir penyembahan. Setiap bahan mempunyai maksudnya yang tersendiri. Sepasang lilin dinyala merupakan penyuluh jalan, iaitu penyuluh jalan umpama sebuah pintu agar hantu dapat ketahui tempat penyembahan. Colok dinyalakan supaya dapat menjemput hantu-hantu datang ke tempat tersebut. Buah longan sebagai pemandu jalan balik ke alam neraka selepas mereka menjamah makanan. Nasi direndam dengan air masak sejuk
hanya ditujukan kepada makanan hantu sejak zaman turun-temurun masyarakat Cina. Tauge pula sebagai pembuka jalan ke alam neraka dan tahu putih untuk disedut oleh hantu. Disebabkan tahu putih mempunyai kandungan kalsium sulfat, maka selepas disedut oleh hantu, ia dapat membentuk seolah bayangan ataupun rupa bentuk seorang manusia di tengah-tengah udara. Apabila semua colok hampir habis dinyalakan, maka sampailah bakar semua wang kertas, pakaian kertas dan juga kertas kuning, semua untuk hantu berlepas balik ke alam neraka supaya tidak lagi berkeliaran di dunia manusia. Di dalam bulan hantu ini, terdapat banyak aktiviti larangan supaya tidak bertembung dengan hantu-hantu yang dipercayai berkeliaran di atas jalan. Yang pertama, aktiviti air. Adalah tidak digalakkan berenang di kawasan kolam, tasik, pantai ataupun tempat yang mempunyai arus air yang besar, kerana dipercayai bahawa hantu air akan menarik kaki semasa berenang di dalam air. Yang kedua, pindah rumah. Kebanyakan orang Cina, terutama golongan tua, tidak akan memilih untuk pindah rumah di bulan hantu sebab takut hantu ikut masuk rumah rumah baru mereka lah maksudnya. Yang ketiga, menonton wayang. Disebabkan panggung wayang sering gelap dan tiada cahaya matahari sepanjang 365 hari, maka senang dijadikan tempat lepak hantu. Lagipun sekarang semua panggung wayang tutup sebab PKP. Lagi banyak menjadi tempat hantu berkumpul. Yang kelima, bersiul waktu malam. Tidak digalakkan bersiul pada waktu malam sebab dipercayai hantu akan ikut balik rumah. Yang keenam, bercerita tentang cerita hantu. Apa dia? Jangan bercerita tentang hantu di luar kawasan rumah. Nasib baik berada Fai dalam rumah. Sebab hantu suka mendengar apa yang dicerita oleh manusia pasal kehidupan mereka. Yang ketujuh, memakai pakaian gelap. Dinasihatkan supaya memakai pakaian yang cerah warna supaya tidak diikuti oleh hantu, terutama pada waktu malam. Yang ke-8, bau harum atau wangi. Jika berjalan pada waktu malam dan tiba-tiba terbau haruman, iaitu bau wangi, sementara tiada tanda-tanda bunga di sekeliling, cepat-cepatlah beredar ke tempat tersebut dan jangan bertanya kepada sesiapa pun. Yang ke-9, panggil nama. Jangan menyahut jika terdengar panggilan nama pada waktu malam. Pastikan benar-benar kelihatan orang yang memanggil, barulah pilih sama ada menyahut ataupun buat tak dengar saja. Yang ke-10, jangan kutip wang kecil, iaitu duit siling. Jika ternampak kelompok wang siling di atas lantai, jangan kutip, sebab kebanyakannya ialah untuk hantu-hantu. Jika nampak RM50 ke RM100 ke, boleh bank in
pada saya ya. Kita bagi dua lah, Kelvin. Jangan biarkan anak-anak kecil berada di luar kawasan rumah pada sebelah petang ataupun pada waktu malam, kerana kanak-kanak yang masih kecil senang nampak hantu, terutamanya semasa orang tengah membuat penyembahan di tepi jalan. Di samping itu, jangan gelak ataupun banyak bercakap semasa melihat orang tengah membuat penyembahan di tepi jalan, sebab hantu selalunya kecil hati dan suka mengganggu jika mereka tahu sedang diketawakan. Jika boleh, elakkan aktiviti paranormal seperti menziarah tempat berhantu, sebab memang ternyata banyak hantu di bulan hantu ni. Sebab bukan hanya satu isi keluarga buat penyembahan di tepi jalan, tetapi setiap isi keluarga kaum Cina pun akan membuat perkara yang sama. Jadi boleh bayangkan betapa banyak hantu akan berkeliaran di merata tempat. Sekian daripada perkongsian Kelvin Lee. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.